Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Ainul. Untuk hari ini saya nak buat perkongsian sikit lah berkenaan dengan perjalanan saya sebagai Cikgu Juara Digital. Dan sedikit video ni adalah sebagai video penghargaan sebenarnya kepada pihak MDEC kerana memilih saya sebagai juara Cikgu Juara Digital bagi tahun 2022 ni. Bercakap berkenaan dengan perjalanan. Saya balik kepada perjalanan saya sebagai juara Cikgu Juara Digital, macam mana saya boleh involve dalam Cikgu Juara Digital ini dan bagaimana mungkin saya boleh kongsikan jugalah kerja buat saya yang mungkin menyebabkan saya antara yang terpilih sebagai Cikgu Juara Digital. Perjalanan, kalau nak dikira sebagai sebelum saya memohon Cikgu Juara Digital ni, sebenarnya secara jujurnya saya tidak tahu kewujudan pertandingan Cikgu Juara Digital ini sehinggalah pada tahun lepas, iaitu mana saya kebetulan saya ditempatkan di bersebelahan dengan Cikgu L, iaitu juara Cikgu Juara Digital bagi tahun 2021. Pada ketika itulah saya ditempatkan bersebelahan dengan Cikgu L dalam majlis sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan, di mana pada ketika itu saya merupakan penerima anugerah khas guru PDPR. Pada waktu itulah saya tahu berkenaan dengan pertandingan Cikgu Juara Digital bila saya nampak Cikgu L, wow, Cikgu L menang 15,000. Pada waktu tu saya ingat 15,000 tu adalah khas untuk Cikgu L. Saya ni pegang 3,000 je masa tu, iaitu bagi anugerah khas guru PDPR tu. Jadi rasa macam wow, hebatnya dapat 15,000, macam mana boleh dapat 15,000 ni? Jadi Cikgu L terangkan sebenarnya 15,000 ni adalah peralatan Digital Maker Hub untuk sekolah. Dan pada waktu tu bila saya dengar, 15,000 bagus juga kan, satu peralatan Digital Maker Hub yang boleh digunakan oleh murid-murid dekat sekolah. Tak kira lah walaupun 15,000 tu bukan untuk guru tetapi untuk murid, tetapi ia sangat memberi makna kepada sekolah tu sendiri, iaitu kepada termasuklah kepada guru yang memenangi 15,000 itu sendiri. Jadi bila dah dimaklumkan macam tu, saya pun macam bersemangat jugalah. Tak boleh jadi ni, tahun depan aku nak kena mohon juga Cikgu Juara Digital ni. Jadi saya pun tertunggu-tunggulah bila mana pertandingan ini dibuka pada tahun 2022. Memang tertunggu-tunggu. Dalam masa yang sama sebenarnya, bila tahun 2022 ni pertandingan tu dah dibuka, ramai juga yang tag saya untuk saya memohon, termasuklah penolong kanan tadbir kurikulum Puan Hajah Fauziah. Dia turut tag saya untuk saya memohon Cikgu Juara Digital ni, termasuk juga rakan saya, cikgu kaunselor dekat sekolah ni, Cikgu Puan Rusdiah. Dia ada mesej saya, "Kak, mohonlah Kak, Cikgu Juara Digital ni mana tahu ada rezeki." Jadi saya mohon, memang saya bersemangat untuk mohon, tetapi saya macam target untuk dapat 15,000 tu untuk menang sebagai juara tu bagi saya macam mustahil. Memang mustahil. Jadi saya punya target saya hanyalah untuk mendapat top di kalangan yang top lah, sebab saya dapat makluman kata top 50 akan dipilih, cikgu 50 orang guru akan dipilih sebagai Cikgu Juara Digital. Jadi itu target saya untuk berada dalam satu kumpulan Cikgu Juara Digital yang boleh sama-sama bergerak bersama-sama untuk memperkembangkan literasi digital di kalangan guru dan juga murid-murid. Dan bila keputusan diumumkan, bila keputusan diumumkan sebagai juara, bila top 50 tu, alhamdulillah, bagus, ada peluang. Jadi saya dah tak letak harapan langsung dah. Saya dapat makluman ni, kemenangan ni, bila mana saya dapat mesej daripada bahagian pengurusan sekolah harian, di mana dia masukkan saya dalam grup penerima anugerah. Tapi saya tak jangka itu adalah anugerah Cikgu Juara Digital, sebab yang saya hantar pencalonan untuk anugerah peringkat kebangsaan ini sebenarnya ada dua pencalonan lain, iaitu anugerah guru inovatif
dan juga anugerah Guru Cemerlang Pendidikan Khas. Itulah pencalonan yang saya hantar melalui Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk dicalonkan sebagai penerima anugerah peringkat kebangsaan. Dan saya masa tu assumption saya macam Guru Cemerlang Pendidikan Khas kot. Sampailah bila mana seorang lagi guru iaitu yang memenangi kategori pentadbir, dia maklumkan bahawa ini adalah Cikgu Juara Digital, sebab dia tulis kat situ tajuk untuk kumpulan tu adalah penerima anugerah MDEC. Saya macam pelik, penerima anugerah MDEC ni buat apa? MDEC ni kan Cikgu Juara Digital. So pada waktu tu saya pun macam betul ke, takkan kot, macam itulah, sehinggalah dalam seminggu seminggu selepas tu barulah MDEC mengeluarkan mengumumkan nama juara bagi Cikgu Juara Digital. Sebenarnya saya dah tahu lebih awal lah, seminggu lebih awal, melalui WhatsApp group itulah. Okey, jadi saya tak menang lah untuk Guru Cemerlang Pendidikan Khas tu, walaupun target saya sebenarnya yang itu sebenarnya. Tapi yang ini sebenarnya saya dapat yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Okey, jadi perkongsian berkenaan dengan kerja buat saya, mungkin ada ramai yang tertanya-tanya apa yang saya buat macam hingga saya boleh menang Cikgu Juara Digital ni. Okey, apa saya buat, saya boleh ceritakan apa saya buat, kenapa saya menang, kenapa saya terpilih. Mungkin itu lebih kepada juri lah, pihak juri mungkin kriteria dia adalah bergantung kepada kerja buat saya, di mana saya adalah guru pendidikan khas, saya mengajar murid pendidikan khas. Bayangkan macam mana cikgu-cikgu mengajar murid yang normal, tetapi kami mengajar murid-murid pendidikan khas, berkeperluan pendidikan khas ini, yang mana masih perlu menggunakan pengintegrasian digital, terutama semasa PDPR. Jadi alhamdulillah murid saya ni dia suka nak explore. Okay, walaupun murid berkeperluan khas, dia orang suka untuk explore, untuk menggunakan digital, alatan-alatan digital, suka untuk belajar berkenaan dengan digital ini, dan menyebabkan kelas PDPR saya kehadirannya adalah lebih daripada 80% lah, hampir 90%. Kalau 20 orang tu paling-paling kalau tak datang pun adalah dalam 3 orang, macam itulah lebih kurang. Okey. So apa yang saya buat sebenarnya dalam mengintegrasikan teknologi digital semasa PDPR ini, saya banyak menggunakan pelbagai jenis aplikasi, cuba pelbagai aplikasi, di mana aplikasi tu bukan setakat kemahiran tu saya dapat, tetapi murid saya juga dapat, dan murid saya dapat belajar banyak aplikasi daripada penggunaan pengintegrasian aplikasi itu dalam PDPR. Dan selain daripada itu, saya banyak jugalah berkongsi video-video tutorial untuk guru-guru bagi memantapkan PDPR mereka. Dan banyak tutorial tu kebanyakannya adalah berkenaan dengan tutorial bagi aplikasi-aplikasi interaktif yang kita boleh guna dalam kelas untuk menarik perhatian murid ataupun untuk menarik minat murid untuk hadir dalam kelas kita supaya lebih aktif. Jadi cikgu-cikgu mungkin kalau nak tahu boleh explore lah semua video-video yang telah saya upload naik dalam YouTube channel saya ni. Okay, dan perkongsian tu memang melalui YouTube channel, termasuklah dalam Facebook page saya sendiri. Okey, selain daripada tu mungkin dah kerja buat saya dekat sekolah lah. Dekat sekolah kalau tengok sebenarnya saya ada membina, saya menubuhkan pusat sumber digital PPKI SMK Orchid Desa, di mana masalah PPKI ini adalah dia kekurangan ruang. Jadi bila kekurangan ruang untuk dijadikan pusat sumber khas untuk PPKI untuk murid pendidikan khas, jadi saya tubuhkan satu pusat sumber yang kecil tetapi menggunakan komputer. Dalam masa yang sama dia boleh jadi lab juga, makmal komputer untuk murid-murid menggunakan, untuk guru-guru dan juga murid menggunakan komputer semasa pengajaran dan pembelajaran lah. Okey, dan penubuhan ini
adalah hasil daripada saya memohon sumbangan-sumbangan daripada pelbagai pihak, termasuklah pihak-pihak korporat, dan kami menerima sumbangan daripada Yayasan Petronas RM10,000 untuk penyembuhan pusat sumber digital, dan sekarang memang dah hampir 2 tahun lah beroperasi. Okey, selain pada itu saya adalah sediakan banyak juga portal-portal seperti portal WeBook yang menggantikan pusat sumber digital, di mana kami dah tak guna sangat dah ni buku-buku maujud ni, bahan-bahan maujud ni sikit sahaja, sebab kebanyakan buku adalah kami gunakan e-book, iaitu di rak buku digital yang saya bina. Sekarang ni alhamdulillah dah ada lebih daripada 200 buah buku di rak buku digital PPKI SMK Orchid Desa itu, dan di situ juga saya membina portal WeBook ini, iaitu satu portal khas yang memuatkan bahan-bahan pengajaran, bahan-bahan latihan-latihan online, bank soalan di dalam rak buku digital tu. Okey, jadi daripada situlah antara kerja-kerja buat yang boleh saya kongsikan. Selain daripada saya banyak berkongsikan kaedah-kaedah pengajaran yang saya gunakan di dalam PDPR di Facebook. Saya rasa setakat itu sajalah yang boleh saya kongsikan. Mungkin banyak lagi, saya kadang-kadang pun saya dah tak ingat, tetapi mungkin boleh dikongsikan pada masa yang akan datang. Okey, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak MDEC, termasuk kepada pegawai yang menguruskan di bawah Cikgu Juara Digital ini, iaitu Puan Fatin Aina dan juga Encik Johan Nasution, atas penganugerahan atau pemilihan saya sebagai Cikgu Juara Digital bagi tahun ini. Ia sangat membawa satu makna yang sangat besar sebenarnya kepada saya, terutama kepada murid-murid saya, kerana 15,000 peralatan digital Maker Hub ini memberi peluang kepada mereka, walaupun murid saya, murid berkeperluan pendidikan khas, tak pernah ada peluang untuk menggunakan bahan-bahan robotik untuk nak mempelajari coding ni semua. Dia tak ada peluang untuk explore dengan lebih lanjut, tetapi dengan adanya peralatan Digital Maker Hub ini, insya-Allah mereka akan menambah lagi lah semangat mereka untuk melengkapkan diri mereka dengan literasi digital. Dan cakap berkenaan semangat, alhamdulillah dengan penganugerahan ini juga menaikkan lagi semangat saya untuk terus membuat perkongsian berkaitan dengan literasi digital ini bagi memantapkan lagi pengajaran dan pembelajaran. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Encik Awang bin Dollah, iaitu bekas pengetua SMK Orchid Desa, yang telah banyak memberi sokongan kepada saya, termasuklah penolong kanan pendidikan khas, iaitu Encik Syukri, atas sokongan padu yang diberikan terutama untuk penyembuhan pusat sumber digital inilah. Dan di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada orang yang paling banyak memberi saya sokongan, sama ada semasa saya jatuh. Setiap saya jatuh bangun, saya sentiasa ada bersama saya, iaitu suami saya lah, Muhammad Syahidi bin Ismail. Okey, kerana ucap terima kasih ni banyak sangatlah sebenarnya, termasuklah sektor pendidikan khas, Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan juga sektor pembelajaran Jabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang banyak memberi peluang kepada saya untuk saya berkongsi ilmu-ilmu kepada guru-guru di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan banyak memberi sokongan kepada saya sepanjang saya menjadi guru pendidikan khas ini. Okey, itu sahaja saya rasa perkongsian untuk video kali ini. InsyaAllah kalau ada apa-apa yang mungkin ada cikgu-cikgu nak bertanya, bolehlah diajukan di ruangan komen. Diharap dengan perkongsian ini dapat memberi inspirasi, tak banyak mungkin sikit, kepada guru-guru di luar sana. Mungkin akan bertambahlah semangat untuk memohon sebagai Cikgu Juara Digital pada masa yang akan datang. Dan saya memang look forward untuk bekerjasama bersama tim Cikgu Juara Digital ini, dan bersama-sama dengan MDEC untuk menyebarluaskan lagi literasi digital di kalangan guru-guru dan juga murid-murid. Jadi setakat ini saja perkongsian saya. Jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Bye.